أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, alhamdulillah, amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid, serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para Tuan Guru, Asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk kita kembali bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan keizinan untuk datang pada malam ini dalam suasana PKPB. Diharapkan kita sama-sama dapat menjaga SOP, garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan saya nak sambung berkenaan dengan kuliah yang lepas tentang kefarduan, kewajipan kita menuntut ilmu. Yang saya sebutkan iaitu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari: tauhid ataupun akidah ataupun usuluddin. Kedua, fiqh ataupun syariah. Ketiga, tasawuf. Ini adalah 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Maka pada malam ni saya nak sebutkan tentang satu ilmu, iaitu tentang tasawuf. Saya bukan orang yang pakar, bukan orang yang alim tentang tasawuf, tapi nak sembang-sembang tu bolehlah. No? Kalau tok guru kita, tuan guru kita Ustaz Ahmad Rozaini, dia memang pakar dalam bidang tu lah. No? Cuma sebagai peringatan, terutama untuk diri saya hak duk bercakap. Sebab orang yang bercakap ni dia memang, orang kata memang pandai cakap. Bercakap memang senang kan. Jadi nak tegak hak orang cakap dululah. Kita hidup ni, perumpamaan dia jangan seperti orang bawa lampu suluh, toslight. Tapi jadilah orang yang seperti bawa lampu cahaya, panggil apa hak orang dulu-dulu, pelita apa, jamu. Hak bakar tu lah, jamu lah kan.
Jamung. Kalau kita jadi orang yang pegang torchlight dalam gelap, dia suluh orang depan dia. Betul tak? Kalau jamung ni walaupun tak terang, tapi dia suluh diri kita sekali. Jadi kita pun jadi macam jamung lah, maksudnya biarlah kita tak terang mana, tapi diri kita nampak sedang. Jangan kata nampak spotlight suluh depan, tapi kita tak nampak diri kita sendiri. Ni. No? Tu makna kata nasihat untuk utamanya untuk orang yang bercakap ni lah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Baik. Bila sebut tasawuf ini, dia berkenaan dengan hati. Perbahasan tasawuf ni kalau kita tengok tentang hati. Sebab hati ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu dijaga. No? Kalau dia sakit, menjadi satu masalah besar kepada kita. Sebab penyakit hati ini bukan kata penyakit zahir. Kalau penyakit hati yang bangsa zahir, kita tahu sakit dekat mana, kita boleh pergi hospital. Doktor beritahu lah sakit apa, sakit hati ke, sakit jantung ke, sakit buah pinggang ke dan sebagainya. Tahu, hak tu zahir, penyakit zahir. Tapi kalau hati yang bangsa batin, seperti Syekh Abdul Qadir menyebut dalam kitab dia, al-qalbu terbahagi kepada dua. Hati jantung ni terbahagi kepada dua. Satu, hati jantung yang bangsa zahir, yang tersusun daripada daging, darah, urat, apa semua hak duk nampak. Kalau bawa keluar nampak. Ada satu lagi hati ataupun jantung yang bangsa batin, yang kita tak nampak tapi boleh rasa. No? Baik. Tapi kalau orang nak pertikai, ada juga orang pertikai al-qalbu maksud dia jantung, betul? Tapi pasal apa Melayu terjemah hati? Hati ni diterjemahkan oleh ulama sufi khusus untuk al-qalbu, qalbun. Walaupun hati yang betulnya memang ada juga hati duduk bawah ni. Itu pun hati betul. Tapi kalau dalam perbahasan tasawuf, hati itu bangsa batin ni makna kata apa? Hak yang dalaman. Hak tak nampak tapi boleh rasa perasaan kita. Hak tu sebab ada orang pertikai. Pasal apa terjemah al-qalbu tu sebagai hati? Sedangkan hati ada makna dia dalam bahasa Arab. Cuma kita nak beritahu kata apa? Kita tak menafikan al-qalbu tu makna jantung, tetapi dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala guna untuk penyakit hati, Allah Ta'ala guna al-qalbu ataupun al-qulub. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala kata apa? Dalam hati-hati mereka, nampak? Qulub ini jamak ataupun plural, perkataan plural jamak daripada qalbun, qulub. Qalbun tu singular. Mengaji bahasa orang putih pula malam ni. Siapa dia cikgu BI? Singular tu maksudnya hak nak tunjuk kata satu. Plural ni banyak. Dalam Arab satu singular tu mufrad. Hak banyak jamak. No? Qalbun mufrad, qulub jamak. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan qulub, jantung-jantung mereka. Memang terjemah literal jantung-jantung mereka, tetapi sebenarnya hati-hati mereka. Fi qulubihim marad. Orang munafik ni dalam hati mereka ada penyakit. Bukan kata jantung seketul tu. No? Tu kena faham, kena bagi faham, takut-takut ada orang petikai. Baik. Jadi kata ulama, dalam tasawuf ni dia nak bahaskan tentang hak batin tu, jantung batin tu. Rasulullah sebut pada hadis, ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rasulullah sebut apa? Ingatlah bahawa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati, iaitu jantung kita. Maka ulama' pun mentafsirkan dari segi zahir pun betul, dari segi batin pun betul. Maksud dia apa?
Kalau dari segi zahir, kalau kata jantung hak seketul itu rosak, bermasalah, habis satu jasad kita. Betul juga. Tapi ulama tasawuf mensyarahkan bahawa jantung kat sini adalah hati, iaitu hati kita yang bangsa batin, yang tak nampak tu. Hak itulah yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf kita. Sebab apa? Pentingnya hati. Bukan jantung, tapi hati. Bukan hati hak seketul juga tu, tapi hati yang maknawi, yang kita tak nampak. No? Yang kita tak nampak. Jadi nak bagi kita kata apa? Hati ni bila bermasalah, penuh dengan penyakit hati, maka dia akan merosakkan pahala kita, merosakkan ibadat kita, merosakkan amalan kita. No? Dia main penyakit hati, riak, sum'ah. Riak memperlihatkan amal baik dia, sum'ah menceritakan, memperdengarkan amal baik dia. Itu akan merosakkan amalan kita. Kita tadi lepas sembahyang tadi, sembahyang sunat, ba'diyah. No? Tapi kalau kita buat kerana riak, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Sebab itu kita nak kena kata jaga hati kita ni. Bila hati dah rosak, dia akan merosakkan amalan kita. Walaupun kita ini sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, main masjid, main surau, tetapi main penyakit hati, antaranya hasad. Hasad ni apa? Dia susah hati melihat kelebihan orang lain, dan dia senang hati melihat orang tu ditimpa musibah. Itu hasad. Main masjid hari-hari, main surau, main mengaji, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, sedekah, tetapi ada penyakit hati, iaitu hasad. Dengki dengan orang lain, maka habislah. Hak ni yang kita nak jaga. Penyakit hati kalau dia main, dia tak kira siapa. Ulama hak besar pun kalau dia main penyakit hati, maka habis. Apatah lagi kita hak cokiang-cokiang, hak ikan bilis, hak tak ada apa ni. Kita tiba-tiba kita tak mau mengaji ilmu tasawuf yang fardu ain ni. Tu guru saya sebut, mengajilah tinggi mana sekalipun PhD ke, kalau ada lebih daripada PhD, tapi tak mengaji ilmu tasawuf, maka sampai bila-bila lah dia akan merasakan dia lebih baik daripada orang lain, iaitu takabur. No? Tu kita kena jaga. Maka bila mai penyakit ini, ulama-ulama kita ada menggariskan ataupun ada memberikan beberapa penawar dia. Saya tak mau ceritalah penyakit hati tu, rasanya biasa cerita dah sebelum ni. Penawar bagi penyakit hati. Orang Islam, orang mukmin, dia tak dapat lari, dia mesti ada, kena jaga hak ni. Orang kafir, orang munafik jangan duk kata memang hak tu lah penyakit dia bang. Tapi kita ni hak beriman dengan Allah, dia mai. Maka kita kena ada penawar dia, ulama-ulama kita bagi. Amalan-amalan apa yang kita kena buat sebagai pengubat ataupun penawar. Nak bagi hati kita ni duk elok. Mungkin kita dah ada amalan-amalan kita. Cuma malam ni saya nak sebutkanlah beberapa yang kita mungkin kita boleh amalkan, dan mungkin benda ni kita duk buat dah. Antara amalan-amalan pengubat hati, penawar hati yang disebutkan oleh seorang ulama sufi, Syekh Ibrahim Al-Khawas. Dia menyebutkan ada sesungguhnya ubat hati itu ada 5 perkara. Maka ubatilah hati kamu dengan 5 perkara tersebut. Yang pertama apa dia, kata Syekh Ibrahim, iaitu membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Antara pengubat hati kita, macam mana kita nak buang sifat-sifat mazmumah yang dicela agama ni, yang dikeji oleh agama ni, nak buang lagu mana? Antara cara dia kata Syekh Ibrahim, iaitu kita membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Faham maksud tu bukannya faham sendiri. Walaupun dah ni ada Quran terjemahan, bukannya boleh faham sendiri, kena rujuk ulama. Maksudnya apa? Kena mengaji ya. Mengaji tafsir. Baru kita faham ayat Quran tu Allah Ta'ala turunkan sebab apa dan apa maksud dia. Hak tu. Maka baca Quran ini
Antara pengubat hati kita, Allah Ta'ala sebut kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ini antara ayat Al-Quran macam mana Allah Ta'ala sebutkan bahawa Al-Quran ini diturunkan bukan semata-mata bawa masuk dalam pertandingan musabaqah ke tilawah Al-Quran. Hak tu tak apa lah. Tapi bukannya Quran nak turunkan masuk pertandingan. Selain daripada wahyu daripada Allah yang wajib kita beriman, kata kitab-kitab Allah Ta'ala antaranya Quran ini, Allah Ta'ala juga turunkan daripada Quran ni apa dia? Sesuatu yang menjadi penawar. Kata ulama apa maksud dia? Penawar tu adalah apa? Iaitu penawar. Yang kata penawar tu apa dia? Dapat melenyapkan pelbagai penyakit hati. Yang kata penawar tu apa dia? Iaitu dapat melenyapkan pelbagai penyakit hati. Antara dia apa? Syak, nifaq, syirik, kecenderungan ke arah kesesatan, dan juga kecenderungan nak berpaling daripada kebenaran. Ini antara kata penawar apa kata yang kata Quran ni penawar tu penyakit syak antaranya. Penyakit syak lagu mana? Syak ni boleh jadi belaka. Dalam akidah dia boleh jadi syak. Kita mengaji tauhid, dalam akidah tak terima iman orang yang ada syak. Kalau kita mengaji tauhid ringkas, ada 3 perkara dalam makrifat kita kepada Allah Ta'ala yang kita tak boleh ada. 3 benda ni dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita kepada Allah. Sebab tu kita mengaji tauhid, beriman dengan Allah Ta'ala ni secara percaya putus, jazam. Percaya jazam tu lagu mana? Percaya putus tu lagu mana? Bukan putus tali. Percaya putus ni maksud dia kita pegang hak tu, itulah keputusan kita, tak berubah dah. Tu maksud dia. Tidak goyang, tidak goyah, tidak berubah, kejap, kuat, kukuh. Tu maksud percaya putus, jazam. Ayah kita kalau kata tu kata jazam tu. Nak faham kalau kata percaya putus tu macam mana? Percaya sungguh-sungguh. Macam keputusan ayah kita, mak kita kata, mu tak usah duk minta apa lah kat ayahmu. Kalau dia kata lah, tak usah duk kata apa lah. Maksud dia apa? Hak tu lah keputusan ayah kita, tak berubah dah, tak goyah dah. Tu nak beritahu kata apa? Kita dengan Allah jazam macam tu. Maksudnya apa? Bila kita beriman kata Allah Ta'ala tu esa, pegang sungguh hak tu. Allah Ta'ala tu esa, tunggal. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Pegang hak tu. Maka bila kita yakin sungguh, tertolaklah 3 benda yang ada dalam hati kita ni. Apa dia? Dhan, syak, waham. Yakin ni 100%. Dhan ni 90-80% sahaja. Syak 50-50. Waham 20%. Dalam akidah tak boleh, dhan pun tak boleh. Walaupun dia kata 99.999% tak boleh. Kamu percaya Allah Ta'ala ni wujud? Percaya. Sebab mereka orang Felda kata Allah Ta'ala tu ada, aku kira pegang hak tu. Kamu percaya tak malaikat ni ada? Mereka duk kata malaikat ada, kira ada. Tu dhan, mana boleh. Dalam akidah tak boleh rasa. Mereka duk kata Allah Ta'ala tu ada, aku rasa Allah Ta'ala tu ada juga. Dalam akidah tak boleh main rasa-rasa. Dhan tak boleh, apatah lagi syak. Maka antara penawarnya penyakit syak. Yang dia main keraguan tentang hukum-hukum Islam, dia main keraguan tentang akidah. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab pengaruh-pengaruh luar. Ni yang kita kena jaga.
Hukum Allah Ta'ala ini relevan lagi ke zaman lo ni? Lo ni dah zaman maju dah. Dulu-dulu zaman padang pasir boleh lah. Nampak tak? Dia tak yakin kata hukum Allah lah penyelesai semua masalah. Tak kira lah zaman dulu ke zaman sekarang ke, hukum Allah Ta'ala sampai kiamat tetap relevan. Itu syak, nifaq, penyakit munafik, syirik. Syirik ni syirik khafi ada, syirik yang tersembunyi, syirik jali, syirik yang terang-terangan. Riak tu syirik khafi lah. Buat ibadat bukan kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk kata aku bagus, kerana nak bagi tahu kata kat orang aku bagus, bukan kerana Allah. Maka ulama kata tu termasuk dalam syirik khafi, tapi taklah bawa kepada jatuh akidah dia. Cuma dia berdosa besar lah sebab riak. Tu. Dan juga kata ulama penyakit zairun, iaitu kecenderungan hati dia ni nak melencong daripada kebenaran. Hak ni pun kita kena jaga agak hak ni. Dan juga kecenderungan kita kepada kesesatan. Wal'iyadzubillah. Ini antara bila kita baca Quran, ulama sebut dalam tafsir, mentafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala akan mengubati hati-hati kita ini. Maksudnya Allah Ta'ala akan lenyapkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita ni. Sebab bila kita baca Quran, bila kita baca Quran, dia dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bukannya baca saja gitu, walaupun tak faham, tapi tetap dapat pahala. Saya sebut sebelum ni, baca Quran satu kebaikan, Allah Ta'ala gandakan 10, satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Siapa yang baca Quran satu huruf, Allah Ta'ala bagi kat dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Dan satu kebaikan tu digandakan 10. Maka baca Quran, walaupun kita kata tak kenal huruf pun tak apalah, kita bacalah hak mana kita ingat. Baca surah Fatihah tengok. Fatihah, surah apa Ustaz? Surah Alhamdu saya tahu. Dia lah tu. Tapi memang Alhamdu ni nama lain bagi nama surah Al-Fatihah. Jangan duk gelak kat orang kalau kata saya pandai baca surah Alhamdu. Pun betul juga tu. Sebab Alhamdu ni nama lain bagi nama surah Al-Fatihah. Surah Ikhlas nak baca, tak biasa dengar nama surah kan. Kalau sebut Qul huwallahu ahad, tu saya tahu Ustaz, bacalah. Baca Quran sekurang-kurangnya sehari semuka tu habis malas lah. Sekurang-kurangnya. Kita baca Quran bukan serupa baca buku novel ke, cerpen ke, surah habak ke, komik ke, majalah ke, tak. Kita baca Quran ini, Allah Ta'ala menurunkan apa? Menurunkan syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala turunkan penawar dan Allah Ta'ala berikan rahmat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kerana apa? Kerana bila baca Quran itu akan menguatkan lagi keimanan dia. Allah Ta'ala bagi hikmah kepada dia dan dia akan dapat kebaikan. Apa yang dia nak tu dia akan dapat. Kerana apa? Kerana menambahkan kecintaan dia itu kepada agama, kepada Quran. Tetapi kata Allah, wala yazidudz zalimina illa khasara. Orang yang zalim di sini kata ulama maksudnya orang yang kafir. Maksudnya apa? Dan tidak menambah pun kepada orang yang kafir ini, orang yang zalim ini, orang yang kafir ini, melainkan apa dia? Semakin dia ni semakin jauh daripada Quran, semakin rugi. Tu Quran ni jangan kita anggap lekeh Mukjizat Quran, mukjizat Nabi paling terbesar adalah Al-Quran. Jangan duk tengok hak lain, jangan duk tengok mukjizat keluar ayat daripada celah-celah jari. Apa nama Rasulullah belah bulan, Rasulullah Isra' Mi'raj ke langit, Rasulullah pukul satu batu yang besar dalam peperangan Khandaq ketika sahabat
gali parit, ada satu batu yang mereka tak dapat pecahkan. Maka mereka panggil Nabi, Nabi pecahkan. Batu tu besar, bukannya ada backhoe ke, excavator ke apa ke, tak ada. Tapi mukjizat. Tapi dalam banyak-banyak tu, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Antara kata Quran ini, nak bagi tahu kata apa, kita tak payah tengok jauh. Kita tengok, kita baca sudah. Walaupun ayat tu kita baca berulang kali, tetapi kita rasa seronok baca. Walaupun ayat tu banyak kali kita baca. Surat Habaq, kita baca surat Habaq hari ni, esok tak baca dah surat Habaq tu. Kan ada baca lagi. Dia baca hak semalam punya, hak lusa pun hak kemarin dulu punya. Kita dah tahu dah. Tapi Quran ini nak bagi tahu kata apa? Keunikan, kehebatan ayat dia, huruf dia tu, walaupun kita baca berapa kali, khatam berapa kali, tetap kita rasa seronok baca. Tu antara mukjizat yang kita nak rasa mudah tu. Nak mudah nampak. Nah, tu Quran. Nak cerita panjang lah. Masa kita pun tak lama, baru cerita satu hak penawar yang pertama. Jadi baca Quran dan memahami maksudnya dengan maksudnya kena pi mengajilah ilmu tafsir Quran. Bukannya kita boleh baca terjemahan terus faham dak. No? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kosongkan perut dari terlalu kenyang atau banyakkan berpuasa. Ni cara macam mana kita nak buang sifat-sifat madmumah, nak rawat hati kita, nak ubat hati kita ni, kata ulama, kosongkan perut. Apa kena mengena perut pula dah? Kan? Mungkin kita tanya, apa kena mengena? Jangan duk sebutlah perut sensitif. Kan? Ini ada pasal. Sebab apa? Ulama sebutkan perut ini ibu segala penyakit. Hak ni yang kita kena sedar. Rasulullah sebut apa? Tidak ada tempat yang diisi oleh keturunan, anak keturunan Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Nabi nak bagi amaran, kata apa? Dahsyatnya, ancaman, kesan daripada perut ni. Nabi kata apa? Tidak ada tempat yang diisi oleh anak keturunan Adam ni yang lebih buruk dari perutnya. Makna kata apa? Silap langkah dengan sebab perut, musnah habis kita punya kehidupan kita dari segi keduniaan dan juga agama. Imam Ghazali kata apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, perut ini adalah sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana. Kerana nafsu syahwat perut akan berkait dengan nafsu syahwat seksual, seterusnya membawa kepada keinginan pada kedudukan dan harta. Nak bagi tahu kata apa? Perut ni punca segala penyakit ni. Bukan kata penyakit batin saja, penyakit zahir pun kerana perut lah. Sebab isi kita duk makan ni, dia turun di perut. Tapi bukanlah maksud kata tak boleh makan langsung benda kalau nampak sedap. Tambah-tambah zaman law ni macam-macam makanan hipster tak? Makan macam-macam. No? Musim PKP baru-baru ni, pakat-pakat duk buat tunjuk skill memasak masing-masing. Ada grup Facebook tu, suami masak apa hari ini. Saya pun ada dalam tu. Biasa agak post sekali juga. Masak dalam tu. No? Bukan kata salah nak makan. Tapi nak beritahu kata apa? Kosongkan perut itu lebih baik. Maksudnya makan tu janganlah sampai kenyang berdoa, orang kata. Sa'ah amba kata kan. Jangan sampai macam tu. Nah, kalau dapat berpuasa lagi baguslah. Sebab penyakit-penyakit kita hari ni macam-macam mai daripada makanan. Sebab tu kita nak makan ni halalan tayyiba. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kami rezeki yang halal lagi baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak baik untuk kesihatan. Kita makan Maggi misalnya. Maggi ni bukan kata tak boleh makan langsung. Tapi tekah-tekah lah. Kan? Ni hari-hari tibai Maggi, akhirnya rosak buah pinggang. Ada kawan saya. Rosak buah pinggang makan Maggi hari-hari. Ajinomoto tu susah duk kata.
Kita makan tu kalau kedai alatai ni kita tengok tu dah segenggam buh Ajinomoto. Hak tu lah. Kita pun duk makan sedapnya sup ni, sedapnya Ajinomoto. Penyakit dia main macam-macam kerana makanan. Kalau kita makan herba-herba, ulam-ulam, gagah lagi. Tapi hari ni budak orang-orang lah ni tak ada dah. Orang dulu-dulu tak apa lah. Makanan mereka herba, ulam, hak ada khasiat dia tu. Hak duk tumbuh di keliling rumah kita ya. Ulam-ulam. No? Tapi orang lah ni payah dah. Tambah budak-budak lah ni nak makan ulam. Dia main pula berasa berangin pedai-pedai tu. Pokok sirih Cina nak buat ulam. Tobat dia tak makan. No? Ulam raja. Berasa berangin lain macam mana. Nak makan lagu mana. Tapi itulah. Orang kata apa? Penyembuh zahir. Kita punya perut ni. Kita bila Allah Ta'ala duga dengan penyakit baru nak insaf. Itu pun insaf sikit lah. Saya lepas kena gout ni insaf lah makan seafood. Tak percaya kena gout, kena percaya. Saya selalu pergi Sabah, tibai ketam, tibai seafood. Balik kena go out. Lepas daripada tu seafood ni benda yang ada asid urik banyak ni, bukan kata tak makan langsung, jamah jugalah sikit, beda-beda pelepah kempunan kan. Mak ayah kita ni cukup pantang. Orang kita kalau keluar rumah, contohlah sebut kata kempunan ni, mak ayah kita kalau kata nasi dah masak, tiba-tiba kita nak keluar rumah tak jamah orang kata apa, sesuap, depa marah no. Hai, nak keluar sak lu kalau ni pun makan dulu sesuap. Nampak tak? Takut kempunan. Tu orang tua kita. Kan? Kalau tak makan juga kena marah. Kan? Jadi makan katakan tak boleh makan, tapi bila dah kena penyakit, Allah Taala bagi amaran, maka kenalah jaga-jaga. Kencing manis ke, darah tinggi, kencing manis tak ada lah. Sekat ni gout tu lah mai. Kan? Maka kencing manis pun dengan sebab pemakanan kita. Darah tinggi, buah pinggang rosak dan sebagainya, semua kerana makanan kita. Sebab tu Nabi pesan dah, kata ulama kita pesan dah, kata bukan kata tak boleh makan langsung, tetapi kena jaga-jaga. Kalau dapat kosongkan perut lagi bagus. Sebab tu sistem puasa kita orang Islam ni terutamanya lah, bila puasa sebulan tu dia recovery balik perut kita, hak duk tibai macam-macam, shell out lah, apa ke benda hak lo ni macam-macam makanan ni. Teh susu tu, teh panah tu, segelas, dia kata nak gelas besar. Susu dia lebih pada separuh sebelum kacau. Tu dia. Ni minum mendekatkan diri nak kembali kepada Allah Ta'ala. Kena jagalah kita punya makanan. Tapi kata ulama, perut ni dia ada faedah dia juga, bukan tak ada langsung. Syekh Abdul Qadir dia sebut dalam kitab dia Penawar Bagi Hati ni, dia kata apa? Dia membahagikan faedah perut ni kepada dua. Yang pertama apa dia? Faedah akhirat, seperti memproses makanan dan menjadikan ianya kekuatan pada tubuh badan serta menjadikan manusia mampu mengekalkan zuriat manusia. Ini faedah akhirat. Maksudnya bila kita tak erak dah, bila jamah makanan, perut proses, bertenaga balik, maka itu akan membuatkan dia ini nak buat ibadat tu lagi semangat, lagi kuat, ada tenaga. Tapi kalau lapar terlajak, tak larat langsung, tak boleh juga. Makna kata apa? Pada-padalah. Itu antara faedah akhirat. Faedah yang kedua iaitu faedah bangsa dunia apa dia? Seperti menjadikan ianya berasa sedap, menikmati makanan dan minuman anugerah ilahi. Betul juga. Kan faedah perut bangsa dunia ni kita nak dengar ni. Memanglah dapat apa bila perut ni kita dapat merasai makanan dan minuman yang Allah Ta'ala jadikan, steamboat, grill. Lepas kena penyakit tak makan dah lah benda-benda macam tu. Kan?
Tapi kalau yuk jamu kari kambing tu tak tahulah. Kan? Kena jaga juga. Antara makanan yang ada asid urik banyak, daging yang merah. Daging kambing ke, daging lembu ke, kena jaga. Selain daripada ikan bilis, kacang, seafood tu. No? Baik, itu penawar yang pertama. Yang kedua iaitu kita kosongkan perut daripada terlalu kenyang. Bukan kata tak boleh isi langsung, tetapi jangan sampai kenyang, sampai tak rak nak buat ibadat. No? Tu. Faedah yang penawar yang ketiga, bangun beribadah pada waktu malam. Ini antara cara amalan yang macam mana kita nak merawat, nak mengubati, nak bagi jadi penawar hati kita ni daripada sifat-sifat yang buruk ni. Antaranya kata ulama, bangun beribadah pada waktu malam. Allah Ta'ala sebut kata apa? Allah Ta'ala puji hamba-hamba dia ni yang bangun solat malam. Allah Ta'ala kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Allah Ta'ala kata apa? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Makna Allah Ta'ala puji hamba-hamba dia yang apa dia? Mereka ni jenis sedikit sekali tidur di waktu malam. Kita sikit-sikit lena, sikit-sikit lena. Tu yang beza dengan orang yang soleh, yang Allah Ta'ala puji ni. No? Tidur mereka ni sikit sangat. Saya teringat kalau musim Ramadan lah, hak meriah masjid kalau di Mesir ni musim Ramadan ni, mereka menghidupkan qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan. Mereka buat ibadat ni sampai lagi berapa minit je nak masuk subuh, baru habis. Sampai terus tu mereka pulun sungguh. Mereka tidur dulu malam, kalau tambah-tambah 10 malam terakhir tu main masjid tarawih tu, bawa dah dengan toto, dengan bantai, bawa siap dah. Lepas daripada mereka semayang habis tarawih, mereka akan tidur sat, lepas tu bangkit semayang lagi, buat ibadat sampai nak masuk subuh baru nak habis. Tu mereka. No? Jadi nak bangun malam ni memang susah lah, tapi sekurang-kurangnya dapat buat 2 rakaat pun jadilah. No? Dapat buat 2 rakaat pun jadi. Ataupun sekurang-kurangnya buatlah semayang sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sebut apa? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tu sekurang-kurangnya lah. Terjaga masuk dah subuh. Masuk dah subuh. Maka sebelum semayang fardu subuh tu, semayang dulu 2 rakaat. Tu paling koman lah. Kita kadang-kadang bangun malam pasal nak pergi tandas. Kan? Bangun saja-saja, tak sebut apa, koklah kata nak beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu habis malah lah kalau malah nak semayang. Sekurang-kurangnya beristighfar. Ni mangkit-mangkit, pergi tandas balik, masuk bilik tidur. Tak ada apa, rugi lagu tu ya. Nak kata buat semayang sunat tak ada, tapi nak istighfar pun tak ada. Tu nak bagi kita kata apa? Penawar yang ketiga kata ulama, bangun beribadah pada waktu malam. Sebab waktu malam ini waktu yang kita tak ada orang lain, kita nak bermunajat kepada Allah, seolah-olah macam kita dengan Allah bersunyi-sunyian, kita ni dengan Allah Ta'ala. Nak menangis ke, nak mengadu apa ke, nak merintih ke, waktu tu lah. Waktu tu lah waktu yang sesuai, maksudnya di bilik, di rumah lah. Jangan duk pakai speaker pula. Duk menangis, duk ni speaker, duk pakai speaker, mic kan. Jangan macam tu pula, ganggu orang. Ganggu orang. Nak dekat-dekat subuh tu tak apalah. Hak tengah pagi sungguh, pukul 2, pukul 3, pukul 4 orang nak dina. Nak dekat-dekat subuh kita duk buka tarhim tu, tak apalah kan. Ni hak tengah-tengah malam jangan kita duk. Memanglah benda tu benda baik, tapi tak boleh juga ganggu orang. Benda yang bukan wajib kita tak boleh paksa orang buat macam kita. Setengah orang kita ni
Yang kesilapan dia ni, dia nak buat ibadat sunat, tak apalah, carry on, orang kata buatlah, tetapi dia paksa orang buat macam dia buat. Hak tu tak boleh, tak boleh. No, itu bahaya juga tu. Dia anggap bila orang tak buat tu, itu adalah satu kesalahan yang besar. Saya pernah kena tegur adalah dengan seorang ustaz ni. Boleh imam terus sikit boleh? No. Saya kalau apa bahas, saya kata imam backup saya. Tak apalah sikit. Pernah tegur lah. Apa nama, kita buat korban, saya sembelih di Sabah. Bila sembelih tu ada gambar lah. Gambar kita post di Facebook. Gambar kita sembelih tu, apa nama, lambung tak ikut hak sunatnya. No? Nak turun lambung rebah belah mana, kan? Hak disunatkan. Dia tegur ni, serupa kita buat benda haram. Dia tak tahu kita nak perebah lembu tu satu hal dah. Kan? Memanglah kita disunatkan menghadap kiblat, apa semua. Lepas tu belah lambung belah apa nama kiri, kan? Kita nak apa nama, nak sembelih dia tu. Tapi dalam keadaan dia duk buah lagu tu, dapat perebah kok mana pun tak apa, janji boleh sembelih. Nak tunggu betul-betul. Okey, alih pula. Kiblat belah mana? Alih pula. Ni silap ni kena belah ni. Jadi masalah. Jadi cara dia tegur tu macam buat benda haram. Macam mana kita nak mendapat pahala benda sunnah Nabi, macam mana kita nak dapat keberkatan dalam korban kalau tak ikut sunnah ni? Tu dia. Betul lah hak dia cakap tu, kalau boleh kita ikut sunnah lah. Tapi kalau keadaan nak perebah lembu tu pun jadi masalah besar dah. Duduk lama tang situ je, kan? Kita ikut mana hak boleh, sinilah, kan? Dan dalam masalah-masalah yang lain, yang kita kalau nak buat benda sunat, kalau kita nak mewajibkan diri kita buat benda sunat, kita seorang sudah. Jangan kita paksa orang lain sampai ni apa ni, apa nama, contohlah serban, tak pakai serban ni, pedia ni, ikut sunnah Nabi lah, pakai serban. Duk marah kita pula, kan? Tak pakai serban, baguslah ajak orang pakai serban, tapi jangan sampai paksa. Nak buat benda sunat, nak buat benda sunnah, kalau nak wajibkan diri sendiri, buat. Tapi jangan paksa orang macam nak buat macam kita juga. Kalau benda tu yang sunat lah, kalau yang wajib kena paksa lah. Kalau tak mau sembahyang, kena suruh sembahyang lah, kan? Okey, baik. Habis. Itu penawar yang ketiga. Penawar yang keempat, kata ulama, apa dia? Sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semua amalan yang saya sebut tadi, penawar-penawar yang saya sebut tiga tu semua tu semua amalan-amalan kita yang memang nak bawa taqarrub ila Allah. Nak bawa kita ni mendekatkan diri kepada Allah. Tu secara umumnya. Cuma kat sini dia perincian. Ada kita nak rawat hati, nak ubati hati kita itu, kena buat sentiasa perkara amalan yang boleh, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Antaranya apa dia, kata ulama, iaitu memperbanyakkan amalan sunat seperti qiyamul lail, sedekah, berzikir, baca Quran, berselawat. Itu antara amalan-amalan yang kita kata secara spesifiknya sebut. Okey, banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan buat amalan-amalan sunat yang lain. Itu antara penawar yang keempat untuk kita rawat diri kita. Sedekah, berzikir, berselawat. Ni kita tahulah kelebihan-kelebihan dia ni. No, tak payah cerita panjang lah. Baik, yang terakhir, penawar yang kelima, kata ulama, membiasakan diri ke majlis ilmu. Hak ni. Membiasakan diri maksudnya melazimi, mai kerap, selalu mai ke majlis ilmu. Kalau kata tak ada apalah, duduk di rumah tak buat apa, maka mai ke majlis ilmu. Kena biasakan diri. Cara macam mana yang kata apa kena mengena mai majlis ilmu dengan nak merawat hati. Kita ni, contoh kita ada penyakit hati, iaitu takabur.
bila takabur ni dia besar diri, dia rasa lebih baik, lebih hebat daripada orang, lebih baik daripada orang. Maka kena membiasakan diri ke majlis ilmu. Antara sebabnya apa? Sebab bila kita main selalu majlis ilmu, barulah dapat rendahkan hati kita. Maksudnya apa? Kita main tengok hari ni ustaz tu mengajak, mudah ceh lagi. Kalau takabur, ustaz ni mudah ceh lagi, kata tak pergi pun tak apa, aku makan garam lagi banyak daripada dia. Tu dia lah makan garam banyak sangat, kata. Kan? Nak makan garam banyak tak apa, garam bukit tak apa lah. Garam air laut ni dia mau boh bahan, macam-macam bahan dah. Tu sebab tu kita jadi penyakit pula. Kalau nak moleknya, garam bukit lah. Garam mineral tu. Hak binatang-binatang duk makan, kijang ke, rusa ke, gajah ke. Hak dia mau duk pergi raya belum ke, duk pergi belah bawah lembah belum. Hak duk tengok sira binatang tu. Tu garam dalam tanah lah. Kalau tengok sira gajah tu dia korek tebing tu jadi bulat, jadi macam mihrab tu. Dia buat tu gaya tu dalam ke dalam tu, dia nak ambil apa? Garam mineral yang ada dalam tanah tu. Dia makan sekeliling tanah, lagi dia buang lah hak tanah tu, ataupun dia telan tu. Tu ubat tu garam bukit ni. Sebab kalau dalam hutan binatang-binatang lagu ni garam mineral dalam tanah tu sebagai klinik depa. Kalau depa sakit, depa makan garam tu, air disira tu yang akan sembuhkan depa balik. Macam kita ni garam bukit tu lah orang duk jual kan. Bolehlah beli kalau nak amalkan garam bukit tu. Daripada kita duk tibai garam hak ni depa buh macam-macam dah. Tu yang penyakit macam-macam pula mari tu kan. Baik. Jadi bila kita mari majlis ilmu ni, bila tengok kata ustaz tu muda, kata dia rasa takabur. Hak ustaz tu mengajar tu, aku tu dah, kata daripada dulu lagi aku mengaji dah kitab tu. Nampak dia sombong. Maka bila kita mari majlis ilmu ni, kita berasa kata apa? Rendah diri. Dia tak ada, dia mari tawaduk. Dia tak adanya takabur, besar diri. Marilah siapa pun mengajar, marilah kita, ilmu berapa kali mengaji pun, dia tetap akan datang. Sebab apa? Sebab dia nak jadi orang yang rendah diri. Kita menuntut ilmu ni, dengan ilmu yang kita pernah mengaji ni, kita buat macam kita tak pernah dengar. Kita mengaji, contoh mengaji di pondok. Kita mengaji di pondok, kitab walaupun nama lain, tapi perbahasan ulama dalam tu sama. Kita mengaji kitab akidah, tauhid, kitab Aqidatun Najin ke, Misbahul Munir ke, Taqribul Ikhwan ke, Bakuratul Amani ke, Faridatul Faraid ke. Perbahasan dia sama. Khatam berapa kitab pun sama. Tapi oleh kerana kita nak ilmu tu, kita anggap macam kita tak pernah mengaji. Mengaji kitab fiqh pun sama lah. Perbahasan daripada bab taharah, bersuci tu, kemudian bab sembahyang, kemudian dia masuk bab seterusnya, bab munakahat, bab jinayat, muamalat dan sebagainya tu. Khatam kitab, mengaji kitab lain, perbahasan yang sama. Tapi kita tetap main mengaji. Sebab apa? Sebab ilmu ni kena melazimi dan juga kena takrir, berulang. Jangan kita mari mengaji tengok, ustaz tu mengajar kitab tu, tak apa, aku dah dengar dah, balik. Jangan macam tu. Dia ada rasa sombong dalam diri. Bila ada rasa sombong, hak tu penyakit hati tu. Bila kita main tengok ustaz mengaji, maka bila apa yang ustaz kata tu terasa kena dalam hati kita, hak tu tanda kata hati kita hidup lagi. Ustaz ni kira kata kau orang ya. Habis takkan nak kata kat binatang? Nak tunggu kalau kata lemu mari duduk mengaji sekali, hak tu teruk dah lah. Memanglah kata kat orang. Lainlah kalau ustaz tu duduk kira maki hamunnya dalam kuliah dia, dalam kelas dia, hak tu kita kata tak apalah kalau mu nak komplain pun. Tapi ni bila kena kemu kata berasa di hati tu, kira tak boleh mari dah. Tak boleh
Tapi mujurlah. Kalau kata orang kata kita terasa tu, mujurlah. Masih ada lagi sinar keimanan. Tapi kalau jenis orang kata buat tak tahu dah, hak ni takut-takut hati kita mati dah lah. Buat jahat orang kata buat tak tahu. Hak ni kita paling takut. Tapi kalau kata buat jahat orang kata terasa tu, tak apa lagi lah. Orang kata masih ada lagi keimanan dalam hati. Masih ada lagi tu. Bila hati dah gelap, hati mati, orang kata apa pun dia buat tak tahu dah. Itu. Dan kita bila kita main majlis ilmu, kita kena ingat Rasulullah kata apa? Tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajarkan kamu. Tu. Tu nak beritahu kata apa? Menuntut ilmu. Di samping kita nak ubat hati kita kena ingat hak Nabi kata apa? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Ta'ala telah meletakkan dia pada satu jalan menuju ke syurga. Kita mari malam ni kita tempuh. Sebenarnya kita dah tempuh satu jalan. Tak kira lah mari jalan kaki ke, naik mutu ke, naik kereta ke, orang mari hantar ke. Kita ni dah tempuh satu jalan. Ni, tempuh satu jalan. Maka jalan yang kita tempuh tu ada salakallahu bihi tariqan ila jannah. Allah Ta'ala telah meletakkan dia ke satu jalan menuju ke syurga. Ni. Nak bagi tahu kata apa? Kita main mengaji ni macam-macam boleh. Pahala mengaji ilmu, pahala dapat ilmu, pahala duduk dalam majlis ilmu, pahala kita tengok orang kata apa? Tok guru kita. Pahala macam-macam pahala lah. Boleh main mengaji ilmu ni. Walaupun kita kata apa, kita ni golongan mustami'an. Mari dengar. Sebab Imam Ghazali kata orang ni, kita ni hidup ni jangan jadi orang yang kelima. Imam Ghazali kata apa? Kita hidup ni kun aliman. Jadilah orang yang alim. Imam Ghazali pesan kata apa? Kun aliman. Jadilah orang yang alim. Kita tak mampu dah nak jadi orang yang alim. Kita tak mampu. Kalau tak mampu, kun muta'aliman. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Kita tak mampu dah nak jadi ulama, maka kita jadilah orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni macam mana? Hak duk mengaji di madrasah, di pondok, di sekolah-sekolah tu muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni maksudnya dia main dengan bawa kitab, menadah kitab, dia ada pen, nak dobit apa semua tu, nak catit apa semua tu menuntut ilmu. Kalau kita tak mampu jadi orang yang menuntut ilmu, kun mustami'an. Jadilah orang yang mendengar. Mendengar ni macam kita main masjid surau lenggang, ustaz mengajak tak ada telinga. Tu mustami'an. Jadi Imam Ghazali kata apa? Tak dapat jadi penuntut ilmu, maka jadilah mustami'an, orang yang mendengar ilmu. Tiba-tiba mendengar ilmu pun tak mari juga. Tak ada ustaz, kerja banyak, sibuk bisnes juta-juta. Tak ada nak mari mustami'an, nak dengar ilmu. Maka Imam Ghazali kata, jadilah sekurang-kurangnya muhibban, iaitu orang yang dia cinta kepada ulama, dia cinta kepada penuntut ilmu, dia cinta kepada orang yang mendengar ilmu. Maka Imam Ghazali kata apa? Jangan jadi yang kelima. Hak tadi 4 kan saya sebut kan. Aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban. Maka Imam Ghazali kata apa? Jangan jadi yang kelima. Kalau kamu jadi maka yang kelima, maka celakalah kamu. Apa dia? Golongan yang kelima ni adalah golongan yang dia benci semua. Pak tadi. Dengan ulama dia benci, dengan penuntut ilmu pun dia benci, dengan hak kita mari dengar kuliah maghrib ni pun dia benci.
dengan orang hak suka kepada orang menuntut ilmu ni, dia benci juga. Maka orang yang macam ni, kata Imam Ghazali, celakalah dia. Sekurang-kurangnya kita kalau habis rank pun tak boh nak mari, jadilah orang yang muhibban. Maksudnya apa? Tengok ada anak mengaji tahfiz, mengaji pondok, mengaji madrasah, bagilah 10-2 kat dia. Ini dengar-dengar budak mengaji pondok, mengaji madrasah ke, tahfiz ke, sekolah agama ke, nak jadi pa besar esok ni, tak ada masa depan ni. Tu ni apa nama ustaz tu duk mengajar apa, dia benar merepok duk mengajar kan. Ni duk benci kat ustaz ni. Ustaz Ahmad Rozaini ni orang benci kat dia. Dia biasa mengajar satu masjid, saya tak mau cerita lah masjid tu. Sampai pergi report kata ustaz ni bawa ajaran sesat. Tu dia. Nampak tak perangai kita ni? Perangai kita ni malah mengaji majlis ilmu malah mari. Tapi dengan ustaz-ustaz, dengan tok-tok guru ni, kita fitnah pula, kita bawa mulut pula. Maka janganlah jadi yang kelima. Celakalah dia, musnahlah dia. Itulah. Jadi setakat tu dululah, 8:27 dah, lajak banyak ni. Jadi setakat tu dululah. Jadi ada 5 lah penawar bagi hati tu. Yang pertama apa dia, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, iaitu kita baca Quran. Baca Quran, lepas tu kosongkan perut dari terlalu kenyang, kalau boleh berpuasa lah. Kemudian bangun beribadah pada waktu malam. Keempat, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Yang kelima, membiasakan diri ke majlis ilmu. Jadi dengan sebab-sebab tu kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan buang sifat-sifat yang tidak molek, yang terkeji, yang tercela dalam agama ni daripada hati-hati kita. Maksudnya apa? Kita main mengaji molek dah, kita main kuliah majlis masjid molek dah, maka tidak ada hasad dengki dalam diri kita. Tak hasad kepada orang lain, tak hati busuk kepada orang lain, tak riak, tak sum'ah, tak jadi batu api kepada orang lain. Namimah ni batu api, ataupun taib mengacung. Orang utara sebut taib mengacung. Namimah ni Nabi sebut tidak masuk syurga orang yang namam. Namam ni apa dia? Batu api. Dia pi kat A, dia kata macam ni. Dia pi dekat B, kata macam ni. Tujuan dia apa? Nak melagakan orang ni. Kena jaga. Dalam masyarakat kita pun ada. Tu kena jagalah. Jadi nak buang benda-benda ni. Kita memang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak sedap. Nampak main rajin lah, main majlis ilmu, semayang di masjid, surau apa semua. Tapi mengumpat orang, dia paling nombor 1. Tu pun jadi masalah. Jadi setakat tu dululah. Saya minta maaf banyak-banyak kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya itu datang dari Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' wal munkar والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبلوا.